Yang dijanjikan, sekarang kita masuk garis lurus. Okey, di bawah garis lurus, cikgu nak bagi tahu sedikit. Okey, patutnya awak ada kena tahu juga tentang pertama, tentang jarak. Jarak ni apabila awak diberi ada dua koordinat, iaitu x1, y1 dengan x2, y2. So, formula jarak, okey, dekat bahagian list formula ada. Tapi kalau boleh hafal lebih mudah lah. Okey, iaitu dia adalah x2 tolak x1 kuasa 2 tambah dengan y2 tolak y1 kuasa 2 dipunca kuasakan. Contohnya, katakan saya ada nilai kata 12 dengan 58. Okey, jadi jaraknya adalah sama dengan 5 tolak 1 kuasa 2 tambah dengan 8 tolak 2 kuasa 2 dipunca kuasakan. So, saya dapat sini 4 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2. So, sini ini 16 campur dengan 36. Okay. So, 16 campur dengan 36. Kita dapat 52. Dipunca kuasakan. So, punca kuasa. So, kita dapat 7.2. So, itu adalah dia punya jarak. Okey, yang kedua, awak kena tahu tentang titik tengah. Titik tengah pula sama apabila awak ada dua koordinat. Dia punya formulanya adalah x1 tambah x2 bahagi 2. Dengan lepas tu koma, sebab awak tahu ni untuk koordinat x, ini untuk koordinat y. y1 tambah y2 bahagi 2. So, contoh guna nilai yang ini. So, 1 tambah 5 bahagi dengan 2. 2 tambah 8 bahagi dengan 2. So, awak akan dapat jawapan dia. Sini 3, yang ini 5. So, itu adalah koordinat titik tengahnya. Okey, seterusnya pula, awak kena tahu untuk basic pada ni lah, di mana untuk persamaan garis lurus, formula dia senang, iaitu y sama dengan mx plus c. Okey, di mana m ini adalah kecerunan yang boleh diperolehi pertama daripada equation balik. So, pada equation, awak tahulah apa yang berpasangan. Contoh, kata dia adalah y sama dengan 3x tambah 4. So, m-nya 3. Kalau kata dia 2y sama dengan 4x tambah 6. Okey, ini saya kena tukarkan dia jadi 1y sebabnya adalah y sama dengan mx plus c. So, ni tukar jadi bahagi 2. So, ni akan jadi y. 4 bahagi 2 dapat 2x tambah 6 bahagi 2 dapat 3. So, m dia sama dengan 2. Okey, kedua, apabila menggunakan jarak. Okey, jarak ataupun panjang. Okey, maksudnya kecerunan dia adalah panjang panjang mencancang bahagi dengan panjang mengufuk. So, biasanya standardnya dia macam ni lah. Sebab bentuk macam ni. So, katakan ini 5, yang ini 4. So, kecerunannya adalah mencancang 4 bahagi 5. Okay, iaitu yang y bahagi dengan x itu merujuk kepada kalau pada awak punya paksi lah, yang tegak tu kan y, yang melintang ni adalah x. Okey, yang kedua, apabila awak ada koordinat, bukan kedua, ketiga. So, koordinat, ada dua koordinat, jadi awak akan pakai y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. Dan yang ketiga, dan terakhir, keempat, iaitu apabila awak ada pintasan, iaitu pintasan x dan pintasan y. Formulanya adalah m sama dengan negatif pintasan y bahagi dengan pintasan x. Okey, kemudian di dalam bab ini juga awak kena tahu dua garis selari akan mempunyai kecerunan yang sama. Okey, selari ni maksudnya dia arah yang sama lah, macam ni. Okey, ni arah yang sama. Okey, so sekarang kita tengok pada soalan.
Soalan pertama, rajah 5 menunjukkan dua garis lari RS dan TU. Kecurunan garis lurus RS ialah 2. Okey, dia kata kecurunan RS ni adalah 2. Pertama dia suruh cari nilai K. Okey, kalau awak tengok kat sini, ini adalah pintasan. Ataupun kalau awak tak nak pakai pintasan, awak boleh je guna formula, guna je maksudnya koordinat ni adalah koordinat negatif 6, 0 dengan 0, K. Mana-mana pun boleh. Tapi macam saya pakai dia sebab saya dah tahu ini adalah pintasan. Sebab dia memintas dia cross pada pasir X dan pasir Y. Dan dia dah bagi tahu kecerunannya adalah 2. Untuk RS tu. Jadi untuk A, saya akan gunakan formula kecerunan itu negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X sama dengan 2. Okay, ini adalah formula kecerunan. So, dia negatif. Pintasan Y-nya adalah K. Pintasan X-nya adalah negatif 6. So, sama dengan 2. Jadi, negatif K. Yang ni saya bawa ke sini. Dia jadi negatif 12. So, K sama dengan 12. Okay. Jadi, nilai kat sini. K-nya 12. Okay. So, sekarang kita tengok pula untuk B. Okay. B, dia nak persamaan garis lurus TU. Okay. Ini TU. Okay, macam mana awak nak buat? Awak tengok dekat sini. TU ni hanya ada satu saja koordinat. Jadi awak tak boleh nak cari dia punya kecurunan lah. Tetapi, okay, RS ni jadi dia boleh tengok pada yang selari dengan dia. Selari tu yang maksudnya arah yang sama lah. So, awak kena tulis MTU sama dengan MRS. Dan pada soalan dah bagi RS tu punya kecurunan adalah 2. Jadi tak payah kira. Awak terus tahu dah kecerunannya adalah 2. Okay, ini adalah step yang pertama. Step kedua, okay, setelah tahu kecurunan, awak kena patah balik pada soalan yang asal, iaitu dia nak garis lurus TU punya persamaan. So, kita tengok balik kat sini, ni dah kita dah tak nak dah. Ini hanya berbentuk kecurunan saja. So, awak ada koordinat negatif 8, 10. Ini X, ini Y. Okay, nak cari pintasan, awak pakai je Y sama dengan MX plus C. Okay, so awak ganti Y-nya 10, M-nya tadi 2, X-nya negatif 8 tambah C. So, ni 10 sama dengan negatif 16. So, jadi C bawa sana jadi tambah. So, 26. Maka, persamaan TU ialah Y sama dengan ganti balik dalam M. M tu adalah 2. X tambah 26. Okay, ini untuk dia punya B. Okay, sekarang kita tengok pula C. Dia nak cari pintasan X bagi persamaan garis lurus TU. Okay, kalau nak pintasan X, Y dia sama dengan 0. Kalau nak pintasan Y, X dia sama dengan 0. Jadi, ini equation awak tadi. So, Y sama dengan 2X tambah 26. Gantikan Y sama dengan 0. So, dapat 2X tambah 26 sama dengan 0. So, 2X yang ni saya bawa sini jadi negatif 26. So, X sama dengan negatif 26 bahagi dengan 2. So, dapat negatif 13. So, itu jawapan anda. Okey. Sekarang kita tengok pula contoh yang kedua. Rajah 3 menunjukkan sisi 4 selari yang dilukis pada suatu satah katis yang mewakili kedudukan rumah Burhan, sekolah, hospital dan kereta api. Diberi 1 unit sama dengan 1 kilometer. Okey, pertama dia nak jarak dalam kilometer di antara rumah Burhan dan hospital. Okey, rumah Burhan ni, ini hospital. So, dia nak jarak. Ingat tadi saya dah kata untuk formula jarak mesti X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2 dipunca kuasakan. So, jadi A, okay, awak ada koordinat. Okay, saya salin balik. 2, 1 dengan 5, 5. Okay, so jaraknya sama dengan, okay, label. Ni X1, Y1, X2, Y2. So, 5 tolak 2 kuasa 2 tambah 5 tolak 1 kuasa 2.
So, awak dapat sini 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So, dapat 9 tambah 16. Jadi, dapat 25. So, punca kuasa. So, 5 unit. Okey, jadi jaraknya sebab 1 unit bersamaan 1 kilometer. So, sama dengan 5 kilometer. Okey, itu untuk A. Sekarang kita tengok B. B, dia nak persamaan garis lurus yang menghubungkan stesen kereta api dan sekolah. Okey, katakan saya gunakan ini K untuk kereta api, ini S untuk sekolah, H untuk hospital, B untuk rumah Burhan. Okey, so dia nak persamaan bagi yang menghubungkan stesen kereta api dan sekolah. Stesen kereta api dan sekolah. Okay, kalau awak tengok kat sini, koordinat ni tak cukup. Dia hanya ada satu je koordinat. So, saya kena guna yang selari dengan dia untuk mencari kecerunan. Jadi, untuk mula-mula, okay, biasanya sebenarnya saya ajar jawapan last kat bawah dengan terus tulis dulu. Iaitu Y sama dengan MX plus C. Ini nombor 1. Ini nombor 2. So, maksudnya pertama saya cari dulu M. Nak cari M tadi, saya kata tak boleh kat situ. Iaitu M SK. So, pakai yang selari dengan dia sama dengan MBH. So, sama dengan 5 tolak 1 per 5 tolak 2. Sebab kita pakai formula Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Maksudnya ini adalah X2, ini Y2, ini X1, Y1. So, saya dapat 4 per 3. Okay, bila saya dah dapat 4 per 3, apa saya buat? Saya ambil padam, saya padam ni. Okay, lepas tu, saya ambil balik pen. Okay, jadi saya letak 4 per 3. Dah dapat tu. Lepas tu, okay, dah dapat yang M. So, sekarang saya pergi kepada yang nombor 2. 2 iaitu nak cari C. Okey, macam mana ayat saya tadi? Okay, ini hanya boleh untuk kecerunan saja. Bila nak cari C, kita kena patah balik dekat sini. Iaitu awak akan pakai koordinat, ada satu pilihan je, iaitu 6, 1. Ini X, ini Y. Dan awak akan pakai Y sama dengan MX plus C. Okey, M yang ini, apa awak dah dapat tadi? Ni, apa yang awak dah dapat tadi, kau akan pakai tu. Kamu akan pakai itu. Okay, ni koordinat yang kita ambil ni tadi. Lepas tu ni, so ganti saja. Y tu sama dengan 1. M dia adalah 4 per 3 tadi. Awak dah kira kat sini. Okay, lepas tu X dia negatif 6 tambah C. So, ni saya boleh potong. Jadi negatif 2. Okay, saya bawa ke sini . So, saya dapat 1 sama dengan negatif 2 dah 4 jadi negatif 8 tambah C. So, C sama dengan ni bawa sini jadi 9. So, sama macam tadi. Saya ambil pemadam. Saya padam dekat sini. Lepas tu, saya ambil balik pen saya. Saya ganti 9. So, ini equation yang kita nak. Okay. So, sekarang kita pergi pula kepada contoh yang lain. Rajah di sebelah menunjukkan segi 4 selari yang dilukis pada suatu sata kartis yang mewakili kedudukan rumah Kamal, sekolah, klinik dan restoran. Diberi skala ialah 1 unit sama dengan 1 kilometer. Okey, mula-mula papan saya sajalah saya nak letak ni. Ini sebagai R, ini K, rumah Kamal saya letak H lah. Dan sekolah saya pakai huruf S. Okay, dia mula nak hitung jarak antara rumah Kamal dengan sekolah. So, A, okay, kita dah belajar tadi. Jarak adalah X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2 dipunca kuasakan. Okay, so dia kata Kamal dengan sekolah. So, koordinatnya adalah negatif 10 dengan 50. Okay, so ganti je. Okay, 5 tolak negatif 1 kuasa 2. Okay, tambah dengan 0 tolak 0 kuasa 2. So, akan dapat 6 kuasa 2 tambah 0 kuasa 2. So, sama dengan 36 kuasa 2. So, dapat 6
unit. Jadi jaraknya sama dengan 6 kilometer. Okey. B. B sekarang tentukan koordinat bagi restoran. Okey, dia nak koordinat bagi restoran. Kalau awak tengok dekat sini, okey, dia selari dengan klinik. So dia sama dengan klinik, bersama dengan klinik. So maksudnya kat sini X tu awak tak tahu, tapi dia punya Y dia tahu. Sebab dia sama je lah, 4 sama tingkat level dekat situ. Okey, macam mana awak nak cari dia punya nilai X tu? Okey, awak tengok, awak menggunakan hubungan kait dia iaitu kecerunan. Sebab sini dengan sini berkongsi kecerunan yang sama. Jadi, saya pergi pakai Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 sama juga dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Di mana ini untuk RH, yang ini untuk KS. Okey. Lepas tu, sekejap, cikgu tukar warna pen ya. Okey, jadi yang ini, okey, 4 tolak 0, X tolak negatif 1 sama dengan, okey, 4 tolak 0, 2 tolak 5. Okey, sebab pakai formula ni So, maksudnya ini adalah saya punya X2, Y2. Ini pun sama X2, Y2. So, inilah saya punya X1, Y1. Ini X1, Y1. Okey. So, saya dapat yang ni 4 per X tambah 1 sebab negatif jadi tambah 4 per negatif 3. So, darab silang. Okey, darab silang jadi saya akan dapat ni negatif 12. Yang ini jadi 4X tambah 4. Ni darab sini jadi negatif 12. Yang ini bawa sini, so 4 darab X dapat X. 4 darab 1 jadi tambah 4. So, saya dapat negatif 12 tolak 4. Sebab ni bawa sini jadi tolak. So, ni 4X. So, ni negatif 16. 4X. So, X sama dengan negatif 16 bahagi dengan 4. So, dapat negatif 4. Jadi, koordinat restoran adalah negatif 4, 4. Okey, itu untuk B. Sekarang kita tengok pula untuk dia punya soalan C. C, hitung jarak dalam kilometer di antara rumah Kamal dengan restoran. Okay, sekarang ni dia nak ke rumah Kamal dengan restoran. Okay, ni awak dah tahu negatif 4, 4. Okay, jadi jaraknya, okay, cikgu jawab dekat sini lah. Kita nak jimat sikit space. Okay, cikgu jawab kat bawah ni. So, awak dah ada koordinatnya negatif 4, 4 dengan rumah Kamal. Sebab soalannya jarak antara rumah Kamal dengan restoran. Okay, rumah Kamal adalah negatif 1, 0. Okay, jadi awak akan pakai jaraknya, formulanya adalah negatif 4 tolak negatif 1 kuasa 2 tambah dengan 4 tolak 0 kuasa 2 dipunca kuasakan. So, saya dapat negatif 4 tambah 1, so negatif 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 dipunca kuasakan. So, saya dapat 9 tambah 16. So, sama dengan 25. So, jadi 5 unit. 5 unit bersama dengan 5 kilometer. Okey, boleh sampai sini? Okey, tak boleh. Baru kita pergi pula kepada bahagian terakhir iaitu D. D, tentukan persamaan garis lurus menghubungkan sekolah dengan klinik. Okey, jadi dia nak yang ini. Okey, ni tadi awak dah kira dah kecerunan dia. Nampak ni ada. Okey, dah ada tadi tahu sebab ni dah ada untuk klinik dengan sekolah MKS ni M. Okey, jadi automatik awak punya jawapan kat bawah ni, terus dia tulis kat bawah ni, terus dia tulis Y sama dengan 4 per negatif 3X. Okey, hujung tu C tak tahu lagi. Okey, tapi kat sini awak akan tulislah MKS sama dengan 4 per negatif 3. Nak tunjuk balik boleh, tak nak tunjuk balik pun boleh juga sebab dah ada kira kat situ dah. Okey, itu untuk yang pertama. Kemudian,
Okay, untuk cari C, okay, macam tadi hanya ada satu pilihan koordinat. Yang ni ada dua. Awak boleh pilih mana-mana. Saya pilih yang paling mudah lah. Saya suka ada kosong-kosong ni sebab senang. Ni Y. Okay, pakai formula Y sama dengan MX plus C. Saya ganti sini kosong. M dia negatif 4/3 dan dengan X dia 5 tambah C. So, C saya sama dengan, okay, awak selesaikan. Okay, negatif 4/3 darab dengan 5. So, dapat negatif 20/3. Bawa ke sana jadi 20/3. Positif. Okay, dia punya nilainya negatif. So, dekat belah sini negatif. Bawa ke sana jadi positif. Jadi, jawapan tu akan jadi Y sama dengan 4/-3X tambah 20/3. Okay, so inilah jawapan awak untuk persamaan bagi soalan D. Okay, sekarang kita tengok pula kalau yang ni. Kecuranan satu garis lurus PQ ialah negatif 1 dengan titik P2 negatif 1 dan jarak mengufuk titik Q ialah 3 unit ke kiri daripada paksi Y. Nyatakan koordinat Q. Okay. So, kalau tengok ni. Okay, dia ada bagi maklumat. Kecuranan garis lurus PQ adalah negatif 1 dengan P adalah 2 negatif 1 dan jarak mengufuk titik Q ialah 3 unit ke kiri daripada paksi X. Mengufuk 3 unit ke kiri. Okay, mengufuk maksudnya dia melintang. 3 unit ke kiri, jadi maksudnya itu adalah koordinat X dia sebab dia daripada paksi Y. Okay, paksi Y. Jadi maksudnya koordinat untuk Q, yang ni boleh tahu 3 unit ke kiri, so negatif 3. Y tu tak tahu. Dia suruh cari koordinat Y dia lah. Okay, jadi dah tahu kecerunan adalah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okay, kecerunan tadi dah tahu negatif 1. So, Y2. Okay, awak boleh lah Y tolak negatif 1 bahagi dengan negatif 3 tolak 2. So, saya dapat negatif 1 sama dengan Y tambah 1. Yang ini, maaf, saya terletak pula sama dengan kat situ. Okey, kita iris kejap. Okey. Ni tadi balik Y2. So, ni jadi tambah 1 per negatif 5. Okey, so bawa sana jadi positif 5. So, Y sama dengan 5 tolak 1. So, saya dapat Y sama dengan 4. Jadi, koordinat untuk Q adalah negatif 3, 4. Okey, koordinatnya adalah negatif 3, 4. Okey, next. Jika kecuranan suatu garisan ialah 2 dengan pintasan Y ialah negatif 18, tentukan pintasan X bagi garis lurus tersebut. Okay, jika kecuranan suatu garisan ialah 2, okay, kecerunannya adalah 2 dan pintasan Y-nya adalah negatif 18, tentukan pintasan X bagi garis lurus tersebut. Okay, ni nampak macam, alamak, macam nak buat kan? Okay, kalau awak perasan, sebelum ni tadi saya duk ajar, saya kata persamaan garis lurus awak adalah Y sama dengan MX plus C. Ganti je M dia dengan C dia. So, ni dia dah bagi dekat awak. Bila dah bagi, jadi awak punya persamaan garis lurus adalah Y sama dengan 2X tolak 18. Sebab M ni saya ganti 2, C tu saya ganti dengan negatif 18. Okay, lepas tu dia kata nak pintasan X. Saya dah sebut tadi. Nak pintasan X, Y dia sama dengan 0. So, ganti je ni 0 sama dengan 2X tolak 18. Jadi, ni 2X, ini 18. Jadi, X dia adalah 9. Sebab 18 bagi 2 dapat 9. Jadi, pintasan X sama dengan 9.